Assalamualaikum dan selamat sejahtera kembali semula ke dalam Story YouTube channel. Ya aku pakai baju sama macam minggu lepas. Yes, aku buat rakaman ni sekaligus. Yes. Kisah pula aku kan. Hari ini aku nak kongsi satu cerita kenaan Ted Bundy, iaitu seorang perogol, pembunuh bersiri dan necrophiliac yang popular di Amerika Syarikat pada tahun 1970. Tengok muka handsome tapi perangai hauk. Aku cerita. Ted Bundy ini telah dilahirkan oleh seorang wanita yang bernama Eleanor Lewis. Ketika itu umur Eleanor Lewis ni 22 tahun. And Ted Bundy ni merupakan anak yang dia tak nak lah sebab dia tak kahwin. And satu lagi mak bapak dia ni orang yang kuat agama dia. Jadi Ted Bundy ni adalah isteri yang memalukan lah untuk keluarga Eleanor Lewis ni. Jadi lepas dia lahirkan Ted Bundy ni, dia bawa lah Ted Bundy ni balik ke rumah mak bapak dia. Dan Ted Bundy ni dijadikan anak angkat kepada datuk dan nenek dia sendiri. Dan sepanjang Ted Bundy ni membesar, Eleanor ni diorang anggap Ted Bundy ni sebagai adik kepada Eleanor, dan Eleanor itu kakak kepada Ted Bundy. Sehinggalah Ted Bundy ni tahu bahawa dia merupakan anak kepada Eleanor. Lepas dia Ted Bundy ni tahu yang dia tu adalah anak kepada Eleanor, Eleanor Lewis ni, diorang pun berpindah ke Tacoma, Washington. Dari situlah macam mana si Ted Bundy ni boleh dapat nama Bundy kat belakang. Sebab masa tu mak dia telah kahwin dengan seorang lelaki yang bernama Johnny Bundy pada 1951. Jadi sejak daripada itu, Ted Bundy ni telah hiduplah dalam keluarga, orang kata keluarga pertengahan, keluarga yang bekerja. Perangai pelik si Ted Bundy ni. Pada umur dia 3 tahun, dia suka pisau, dia suka main dengan pisau. Dan lepas tu pada umur dia, bila dia meningkat remaja, si Ted Bundy ni start suka mengintai orang kat tingkap, skodeng, ngintai. Dan lepas tu dia juga suka mencuri. Apa-apa barang dia suka daripada orang tu, dia akan curi tanpa rasa bersalah. Dari segi pembelajaran, Ted Bundy ni bukan orang biasa-biasa tau. Dia telah mendapat degree dalam psikologi pada tahun 1972 daripada University of Washington. And dia telah dapat diterima masuk di sebuah sekolah undang-undang dekat Utah. Tapi dia tak sempat lah habiskan. Sebab habiskan memanglah tak sempat habiskan sebab dia masuk penjara masa tu. Jadi masa dia study dekat Utah ni lah dia jumpa girlfriend dia. Tapi sayangnya diorang punya hubungan ni tak sampai ke jenjang pelamin. Diorang terus putus. Dan lepas tu Ted Bundy ni start sebab dia kecewa, dia pun start membunuh perempuan lain. Tapi mangsa-mangsa dia ada ciri yang sama dengan kekasih dia dahulu, iaitu rambut panjang and gelap. Dia akan bunuh perempuan macam tu. Ciri dia sama je dengan ex dia dulu. Tak boleh move on sis. Masa ditangkap, Ted Bundy ni dia mengaku telah membunuh 36 orang pada tahun 1970. Tapi pihak polis ni tak percaya. Mungkin sebab Ted Bundy ni diorang rasa telah membunuh lebih daripada 100 orang ataupun hampir-hampir 100 orang pada tahun tersebut. Bukan tahun tersebut, sebelum tahun tersebut pun dia dah start membunuh kan. Lepas tu macam mana si Ted Bundy ni boleh tertangkap? Lepas ada satu hari, masa Ted Bundy ni dia keluar berjalan nak cari mangsa kan, tiba-tiba ada polis tahan dia. Polis cakap berhenti. Masa tu lah kantoi weh. Polis tu jumpa barang-barang pecah rumah macam gari, macam apa yang pipe besi tu yang untuk cungkil tu dalam kereta dia. Barang-barang untuk pecah rumah tu lah. Jadi pihak polis pun tahan dan siasat
si Ted Bundy ini. Modus operandi si Ted Bundy ni senang je. Ted Bundy ni kan handsome. Macam yang korang tengok lah. Dia kan handsome. Dia ada rupa. Lepas tu dia pura-pura lah cedera. Dia patah tangan kan. And dia minta tolong lah dengan muka dia handsome tu. And then dia cedera, minta tolong dengan perempuan yang dia jumpa. Dia cakap, could you please hold my book for a moment. Could you please buka I punya kereta. Masa tu lah Ted Bundy tu bertindak memukul kepala mangsa dia. And dia buat lah yang so on. Bila dah kena tangkap, sah lah si Ted Bundy ni. Dia mengaku lah, sebenarnya saya telah membunuh 36 orang sepanjang saya hidup. Tak sepanjang dia hidup. Panjang masa dia aktif membunuh tu lah. Lepas tu, dia pun dibicarakan di mahkamah. Yang paling bestnya aku cakap kau. Masa dia dibicarakan, dia pernah lari sebanyak 2 kali daripada mahkamah dan daripada jagaan pihak polis. Untuk kali pertama dia lari tu, si Ted Bundy tu sempat lari selama 8 hari. Dan kali kedua yang dia lari bawah jagaan pihak polis tu, dia sempatlah bebas selama 15 jam dekat luar sebelum ditahan semula. Dan pada Julai 1973, Ted Bundy ini telah dijatuhkan hukuman mati. 2 tau, bukan 1, 2 hukuman mati untuk 2 kes pembunuhan yang berlaku di Chi Omega. Nanti aku bagilah list apa yang Ted Bundy tu bunuh. Dia bunuh orang, takkan bunuh serangga. Tacut. Lepas dah dijatuhkan hukuman 2 hukuman mati tu kan, nasib dia tak habis kat situ. Pada tahun 1980, sekali lagi Ted Bundy ni telah dijatuhkan hukuman mati untuk kes pembunuhan Kimberly Leach. Macam ni nak sebut, susah betul lah. Dah dapat 3 lah. 3 hukuman mati. Kau bayangkan, dia terajui semua. Dia bolot. Dan akhirnya pada 24 Januari 1989, Ted Bundy ini telah dijatuhkan hukuman mati menggunakan electric chair, kursi elektrik. Sekarang ni dah tak ada lagi dah hukuman guna electric chair ni. Pada 7 pagi terletak di penjara Florida masa tu. Jadi tamatlah riwayat Ted Bundy ini sebagai seorang pembunuh bersiri, perogol nekrofiliak yang terkenal dekat Amerika Syarikat. Jadi korang, nasihat aku senang je. Kalau nak buat baik, berpada-pada. Kalau korang tak nak nasib korang terjadi macam mangsa si Ted Bundy ni. Kita tak tahu. Mungkin kita ada Ted Bundy versi Malaysia. Kita tak tahu. Jadi untuk perempuan zaman sekarang, untuk semua orang, bukan perempuan je, semua orang, kalau korang nak buat baik tu, ajak kawan-kawan. Biar dia pening kepala nak pukul semua tu. Kalau dia pukul kau, semua orang pukul dia balik. Pukul. Macam tu lah. Jadi itu sajalah untuk video kali ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa like, share and subscribe. Sampai jumpa lagi. Bye.